Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dharaini amin summal amin. Adapun yang seterusnya kita masuk pada syarat fardu syahadah. Syarat sah ya. Okey, baik. Fardu syahadah kan? Okey, baik. Qala musannifu rahimallahu taala, adapun fardu syahadah itu dua perkara. Bila sebut fardu, dia adalah boleh juga dinamakan akan dia kewajipan. Fardu ni kadang-kadang dinamakan fardu tu rukun juga. Contohnya kita panggil fardu wuduk, ada 6 bahagian. Fardu wuduk ada 6 perkara. Maknanya dia juga adalah rukun bagi wuduk tu. Jadi bila sebut rukun, dia adalah sebahagian daripada perkara ataupun ibadat sesuatu, atau dia masuk pada ma'iyah ibadah tu sini. Maknanya kalau rukun sembahyang, dia adalah diri sembahyang tu. Tanpa dia maka tidak dinamakan sembahyang. Jadi tapi dalam bab syahadah ni, syahadatain ini fardu lain, rukun lain, sama macam haji juga. Dalam bab haji kan rukun lain, fardu lain. Baik. Adapun fardu syahadah itu dua perkara. Ni maknanya kalau orang tu nak bersyahadah, nak masuk Islam, yang ini dua perkara ni kena ada. Yang pertama, diikrarkan dengan lidah. Jadi tak sah kalau dia tak ada ikrar. Dia mesti lafaz bil lafzi, dengan lafaz dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh pun boleh. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pun boleh. Ni kena lafaz. Terkecuali orang yang bisu. Jadi orang bisu ikrar dia melalui tulisan lah, atau kita cakap dia membenarkan akan dia. Itu dia. Sama dekat dengan salam. Syarat sah salam tu, memberi salam tu, Assalamualaikum tu dia dengan lafaz. Bila dia berlafaz, maka baru wajib kita jawab. Jadi kalau dia main type je dalam Facebook, dalam WhatsApp, tak wajib jawab. Harus saja hukum dia jawab. Dia bagi Assalamualaikum, romanis lagi, ataupun tulisan Arab lah, Assalamualaikum, kita harus jawab saja, tak wajib pun. Syarat nak jadi wajib jawab tu bila dia berlafaz, dan bila dalam keadaan dia beri salam tu kita saja yang ada di situ. Kalau ramai-ramai macam ni, saya bagi salam, seorang je jawab, dah lepas lah, dia jadi fardu kifayah. Kemudian hendaklah betul sebutan dia. Kalau bab salam ni, sebutan dia kena betul. Makhraj huruf dia betul, sifatul huruf dia betul. Assalamualaikum dengan sin. Kalau assalam tak wajib jawab. Huruf shin kan, sin ditukar jadi shin. Habis. Sama juga dalam bab akad nikah. Dia ada ijab kabul.
Nak sebut nikah tu kena betul dengan ha. Aku terima nikah, bukan nikah. Kalau nikah makna lain. Nah, aku terima nikahnya. Ha, dengan ha. Itulah saksi-saksi kena perhati kat situ. Ni dia perhati, lancar tak lancar, satu nafas tak satu nafas. Otak dia nak kena satu nafas pula. Ini orang Melaka tak habis dia punya bahasa. Itu yang dia tengok. Dia salah, dia kenalah tengok yang mana dia patut tengok tu. Pasal dia nak jadi saksi esok di yaumil akhirah kalau salah. Lepas tu dia nak tengok nya kena ada dua. Alah, dia jahal. Nya tu kena dua. Ada nak satu nya je, dua nya tak boleh. Ada ke itu pula. Dia yang rukun je, aku terima nikahnya, settle. Nya tu dah merujuk kepada apa yang Tok Imam cakap tadi. Ijab tu, qabul tu dah terima dah. Kan, aku nikahkan akan dikau, aku kahwinkan akan dikau, kan dia kata kan. Dengan fulan bin fulanah, dengan ada yang pakai dengan, ada yang tak mau pakai dengan. Dengan mas kahwinnya sebanyak RM100 tunai. Kalau orang tu jawab aku terima nikahnya, situ dah komplit. Kan? Pasal apa? Nya tu dah merujuk pada apa yang ijab tadi. Yang ada tu lagi sedap. Dia sebelum nak akad nikah tu, Imam dah baca istighfar semua, dah istighfar, dah syahadah, dah cantik lah tu. Time dia dah aku nikahkan akan dikau semua. Imam cakap aku nikahkan akan dikau dengan fulanah binti fulanah, mas kahwinnya sebanyak yang demikian, sekian-sekian. Dia pun goncang tangan, kawan tu bismillahirrahmanirrahim, aku terima nikahnya. Hukumnya tak sah. Bila dia seling, dia ceraikan kalimah, dia panggil kalimah qabul tu dengan bismillah, tak boleh. Dia kata tengoklah Nabi cakap Nabi cakap apa? Tiap-tiap perkara tiap-tiap perkara yang hendak, perkara kebaikan yang dicita-citakan dengan kebaikan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta, kata Nabi kan. Jadi dia pegang hadis tu. Semua perkara nak jadi berkat ni kena dengan bismillah. Tak ada bismillah maka tak berkat perkahwinan dia. Dia pula mengajar Tok Imam. Tok Imam pun blank-blank sikit. Lah. Dengan bismillah lah kan. Tak pernah orang buat. Saya mengaji Mesir, kata dia. Dah Tok Imam jawab, Tok Imam telefon saya. Waalaikumsalam, Mualim dia panggil. Tanya. Ada satu muskil lah. Baru sekali nak jumpa. Ratus-ratus menikahkan orang, ni first jumpa. Pasal dia orang ni siap keluar hadis. Hadis tadi tu. Terus kata, oh ya betul hadis tu betul. Tapi bukan dalam bab qabul. Sebab qabul ni dia syarat. Dia syarat kena benar mualat. Berturut-turut, dia tak boleh diselangi dengan zikir yang lain atau bacaan yang lain. Dia mesti ijab, mesti qabul. Ijab iaitu lafaz Tok Imam tu menikahkan dia, qabul dia penerimaan dia tu. Dia tak boleh selang dengan apa zikir sekalipun. Nak baca bismillah sebelum tu. Bismillahirrahmanirrahim. Imam kata okey, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Imam pun cakap, tengah-tengah tu tak boleh potong. Kena je aku terima nikahnya gitu. Masya-Allah. Cangkis. Qala musannif rahimallahu taala, baik. Dan yang keduanya ditasdikkan dengan hati. Tasdik makna hati kena benar, membenarkan apa lafaz yang dia lafaz tu. Dia lafaz syahadah kan? Dalam syahadah tu terkandung dia panggil terkandung perkara-perkara yang terkait tentang keesaan zat, sifat dan af'al Allah. Yang tu dia kena membenarkan dia. Sebab tu dia bukan sekadar membenarkan terjemahan. Aku naik saksi ataupun aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah, yang berhak disembah melainkan Allah. Dia kena faham juga Allah tu, lafaz Allah tu, lafzul jalalah tu, di dalamnya ada syarat sah dia. Di dalamnya ada syarat sah, iaitu apa?
hendaklah kita beraktikad itu pada mengisbatkan. Dia kena mengisbatkan keesaan zat, sifat dan af'al. Yang tu dia kena benarkan sekali. Itu maksud membenarkan. Tasdik fi qalbi dia. Adapun kesempurnaan syahadah habis. Kesempurnaan syahadah pula iaitu 4 perkara. Yang pertama, mengetahui. Kena tahu, kena belajar dia syahadah ni. Macam masalah nafi isbat, apa yang kita nak nafikan, apa yang isbat tu, kena belajar. Saya dah hurai sikit masa yang lalu, iaitu apa yang kita nafikan pada lafaz syahadah tu. Ni lafaz la ilaha tu panggil nafi. Nak menafikan apa? Saya dah bagi tahu tu dulu kan. Iaitu menafikan kewujudan Tuhan yang lain seumpama Allah. Jadi segala kayu, batu, sembahan orang kafir tak payah dinafikan, sebab dia memang hakikat dia bukan Tuhan dah. Memang benda tu bukan Tuhan. Bila bukan Tuhan, kita nak menafikan dia, buat apa? Selainlah kalau seseorang tu dia selama ni dia beriktikad itu juga adalah Tuhan, Tuhan bagi orang kafir, kemudian dia menafikan, maknanya dia dah syirik dulu, baru nak menafikan dia, tak boleh. Qala musannif rahimallahu ta'ala. Mana dia? Mengetahui. Yang kedua, iqrar. Ini dengan lidah, kena ucapkan dia. Yang ketiga, tasdik, iaitu membenarkan dia dalam hati. Dan yang keempat, yaqin. Yakin tu mana? 100%. Tanpa ada sebarang penolakan walaupun 1%. Itu kena yakin. Beza yakin dengan percaya lain. Yakin sudah tentu percaya, tapi percaya belum tentu yakin. Kenapa? Sebab percaya ni ada tahap dia 70%, ada 80%, ada 90%. Kita ada 2 orang kawan, si Abu dengan si Bakar. Si Abu ni kita tahu perangai dia macam ni, itu juga dengan si Bakar. Antara 2 orang ni, tahap kepercayaan pada 2 orang kawan ni ada berbeza. Si Abu ni dia boleh tahan lah 80% lah, aku percaya. Kadang-kadang dia gebang juga. Kalau Bakar ni memang aku percaya betul lah dia ni. Dia ni kalau cakap straight, tak ada belok-beloknya. Kan tahap beza percaya kita tu, 2 orang tu. Tak sama dengan yakin. Yakin dia 100%. Sami'na wa ata'na, tu dasar dia. Dengar terus taat dia. Bila Allah dan Rasul memerintahkan kita pakai tudung, tak ada dakwa-dakwi lagi. Sebab dia sami'na wa ata'na. Dia dengar tu, dia dapat perkhabaran Rasul, dia tahu hukum ni melalui Quran, dia terus beramal. Itu yakin. Tapi kalau dia, nanti dulu kita ni nanti dah tua lah, aku baru pakai tudung. Yakin, tahap keyakinan dia tu ada masalah. Dia yakin ni dia beza dengan zanni. Kalau percaya, boleh jadi dia zon tahap dia. 90% masih lagi zon. 99%, 99.999, ada 0.1% je. Kan? Dia tetap zon. Zon mesti 100%. Jadi kalau tanya boleh tak hukum Al-Quran, ini hukum Islam, hukum hudud dilaksanakan di negara kita, boleh? Itu orang beriman. Tapi nanti dulu kita masyarakat majmuk, banyak orang tak tahu tentang hukum akam ni. Ini dalam hati dia, fi qulubihim marad, ada penyakit. Boleh jadi dia terbatal iman dia, wal iyazabillah. Yang jaga sikit. Sebab soal ni yang melibatkan akidah, dia tak boleh ada keraguan walaupun sedikit. Contohnya dirahmati Allah, kita pakai undang-undang sivil. Siapa kat sini pakar sivil? Orang yang belajar undang-undang je. Kita sampai sekarang saya tak faham undang-undang yang ada. Tapi kita tetap beramal dengan undang-undang tu. Daripada saya kecil sampai ke sekarang, kita pakai sivil dalam perundangan negara. Kenapa boleh? Kenapa tak perlu bagi orang faham dulu? Kan?
Dah kalau tak faham macam mana kita nak buat? Sampai sekarang tuan-tuan faham? Tak faham. Saya sendiri tak faham. Tapi boleh tak amal? Boleh. Kenapa Islam, hukum undang-undang Islam nak kena tunggu faham dulu? Kan sepatutnya 100%. Tuan, saya bukan orang politik. Tapi saya cakap ni benda realiti. Orang semua tahu saya bukan ahli politik. Tak pernah ceramah politik pun. Pergi dengar pun tak ada. Melaka ni tak pernah. Tapi maknanya nak bagi tahu iman akidah tu itu tak boleh ada berdolak dalil, dia 100%. Jadi tahap percaya itu tidak mencukupi bagi soal iman akidah. Akidah iman dia mesti yakin 100%. Ya. Tengok apa jadi hari ni orang memperkatak-katikkan Islam tak? Orang Melayu, orang Islam pun hina Allah, hina Nabi. Mungkin dia high ketika itulah. Sak dadah ke apa. Tapi cerita dia itu lain berlaku. Jatuh tetap jatuh hukum. Orang yang mabuk, pergi balik rumah, marah-marah, bergaduh dengan bini, dia ceraikan bini. Jatuh tak? Salah. Jatuh. Walaupun dia mabuk ketika itu, otaknya tak waras. Tapi akalnya masih ada, cuma tak boleh kontrol saja. Orang yang sangat marah, hilang kewarasan. Diceraikan bini dia ketika keadaan marah. Jatuh, talak. Sama juga. Orang mabuk isap dadah, mengumpat Allah dan Rasul, menghina Allah dan Rasul, batal akidah. Itu tanggungjawab kita ni, kena laksanakan undang-undang Islam. Barulah orang tak berani lagi nak hina Nabi kita. Menghina Allah. Selagi kita tak bertegas, selagi itu orang akan mempermainkan Islam. Ya, tapi bukan maknanya kita ni sebagai Islam macam mana? Wajib ada dalam hati kita tu, dia benci dengan perkara yang dilakukan. Bukan benci pada ain diri orang tu. Dia makhluk Allah. Anjing makhluk Allah, tak boleh benci. Orang sama, orang manusia tu ciptaan Allah. Yang kita nak benci tu, dia punya perangai, dia punya kefasikan tu. Kejahatan dia tu kita wajib benci. Tak boleh redha pada kejahatan, redha kepada kemaksiatan. Redha pada kejahatan atau kemaksiatan tu, maka ia adalah maksiat. Redha pada kejahatan tu kufur. Redha pada benda yang Allah murka, yang Allah larang, itu adalah kemaksiatan. Itu adalah dosa. Jadi kita sebagai orang yang tak ada kemampuan, itu bukannya ada autoriti nak pergi hukum dia, suka-suka hati bunuh dia, tak boleh. Kita lah. Tapi yang ada autoriti tu orang yang berkewajipan lah. Jadi kita ni tahap kita apa? Lemah. Selemah-lemah iman, benci dalam hati. Tak suka benda tu. Lain zaman Sayyidina Umar, lain. Dia tak pakai undang-undang sivil. Orang Yahudi datang menghina Nabi, dia terpancung je. Pasal tak ada sivil yang terikat dengan dia. Kita terikat dengan sivil. Kalau berani, carry on. Jadi macam yang orang Pakistan tu kan. Siapa nama dia? Syahid tu. Yang dia bunuh hakim pasal menghina Nabi kan. Tapi dia kena bunuh juga lah. Matinya syahid lah. Itu dia. Baik, qala musannif rahimahullah ta'ala. Jadi faham beza zanni dengan yakin. Jadi bila sebut percaya kepada Allah, yang dikehendaki di situ itu yakin kepada Allah, yakin kepada malaikat, yakin kepada Alkitab, yakin kepada Rasul. Dia bukan percaya zanni, itu bukan. Seterusnya, demikianlah kesempurnaan syahadat habis. Adapun rukun syahadat pula. Ni rukun, baru rukun. Ada 4 perkara. Yang pertama, mengisbatkan akan zat Allah Ta'ala. Ini penting. Macam mana nak mengisbatkan zat Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna isbat? Yakni menetapkan di dalam otak pemikiran kita. Isbat ni membuat satu ketetapan di dalam
kotak pemikiran, bahasa moden. Ya, menetapkan dalam akal fikiran kita dengan satu ketetapan yang tidak akan berubah-ubah. Ketetapan tu dipanggil jazimun. Tak berubah tu, jazam. Jazam ni walau orang cakap apa pun, walaupun pistol diletak di kepala dia pun, walaupun nak dipancung dia tu, nak dibunuh dia, dia takkan berubah sama sekali. Walaupun orang yang mengajarkan dia tentang akidah itu berubah fikiran, dia tetap tak berubah. Itu panggil mengisbat. Menetapkan tu. Menetapkan apa? Akan wujudnya zat Allah. Ini panggil mengisbatkan zat, mana menetapkan dalam pemikiran kita dengan satu ketetapan yang kukuh, yang tidak akan berubah-ubah, iaitulah wujudnya zat Allah Ta'ala ataupun wujudnya Allah. Itu tidak dengan mudah untuk kita mensabitkan dia tu. Dan kemudian kita yakinkan akan dia, tasdik fi qalbi. Bila kita ada ilmu nak mengenal, nak mengisbatkan zat, kita tasdik fi qalbi, benarkan dalam hati kita dengan keyakinan yang tidak, yang mana keyakinan yang putus nama dia. Keyakinan yang putus tu dia tidak ada satu perkara yang boleh merubahkan dia. Ketetapan i'tiqad di dalam hati dia tu. Apa dia? Iaitu Allah itu zat. Allah itu zat. Jadi Allah ismu bizatin. Bila sebut Allah lafzul jalalah, lafaz ketinggian, ia adalah ismu bizatin, nama bagi zat. Zat tu apa? Zat tu Tuhan. Nama dia banyak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, Al-Wadud. Tak terkira banyak dia. Yang disebut dalam Quran 99. Jadi zat pula. Zat tu apa? Zat tu zat. Zat daripada sudut makhlukat, daripada sudut makhluk, daripada sudut alam, makhluk, hudus, benda baharu, dia adalah terdiri daripada jirim dan jisim. Zat bagi makhluk ialah jirim atau jisim. Zat bagi Allah Ta'ala bukan jirim, bukan jisim. Kerana apa? Allah dan makhluk tiada persamaan. Dia panggil mukhalafah. Tiada persamaan tu, contoh, zat bagi makhluk yang namanya jirim ialah benda yang berketul, benda yang berbentuk, seperti cawan, batu, itu jirim. Jisim, zat bagi makhluk, terdiri daripada kam muttasil dan munfasil. Kam muttasil pada zat, kam munfasil daripada pada zat. Apa benda kam muttasil tu? Jisim ni ialah tubuh. Tubuh tu terbagi pada dua, tubuh halus, tubuh kasar. Nampak dengan mata kepala dengan yang tak nampak dengan mata kepala. Tapi kedua-duanya ada jisim, ada tubuh. Jadi tubuh ni di dalamnya ada perkara yang berhubung daripada sudut dalaman zat dia. Dia panggil kam muttasil. Jadi sebatang tubuh manusia tu, satu tubuh manusia tu terdiri padanya darah, daging, tulang belakang dan sebagainya. Himpunan daripada itu semua tu dia panggil kam muttasil. Dan diri makhluk tu, tak kira benda seperti jirim ataupun jisim manusia ke, malaikat ke, tumbuh-tumbuhan ke, semua itu berhubung padanya kam munfasil. Dia ni ada penyerupaan dengan dia.
Manusia, ada yang serupa dengan manusia. Manusia lain, manusia lain, manusia lain. Tumbuhan, ada banyak tumbuhan, jenis tumbuhan. Banyak jenis. Malaikat, ada banyak jenis malaikat. Jin begitu juga. Jadi kam munfasil daripada sudut zat. Jadi berbilang-bilang zat yang ada seumpama dia. Adapun Allah Subhanahu wa taala, zatnya suci daripada jirim, suci daripada jisim. Zat dia tersendiri. Tidak ada sebarang persamaan dengan makhluk daripada sudut apa pun. Bentuk, rupa, warna, becik besar, langsung tak ada nisbah bandingan dengan makhluk. Tak ada. Jadi zat Allah ni zat Allah yang maha suci daripada kesamaan pada makhluk ni, tak boleh kita kata dia bertangan, berkaki, berkepala, bermata, berjari dan sebagainya. Sebab tangan, mata, jari semua adalah milik bagi makhluk. Yakni sifat yang dijadikan kepada makhluk dia. Jadi zat Allah ni tak dapat dikaji dengan akal kita. Kita boleh menetapkan saja, tapi kita tak boleh mengkaji dia, menghurai dia. Kenapa? Tak ada kemampuan akal untuk kaji zat. Sedangkan makhluk ciptaan Allah pun kita tak boleh kaji dia. Apatah lagi yang menciptakan makhluk tu. Contohnya nyawa. Di mana nyawa? Sampai sekarang tak tahu. Nyawa daripada apa dibuat? Tak tahu. Air pun sudahlah. Air daripada apa Allah ciptakan? Nak dapatkan air banyak cara daripada sudut sains tak? Tapi air tu sendiri daripada apa? Terdiri daripada apa? Angin wujud. Semua orang kata angin ada. Yang bergoyang pokok, daun pokok, angin mana? Tak nampak dia, tapi dia wujud. Atom dan proton yang ada pada setiap benda yang panggil jirim lah. Kalau belajar sains, jisim juga disebut. Jadi atom tu mana dia? Macam mana pula ahli sains boleh tahu ada atom? Karbon dioksida, monoksida, OS. Semua Allah jadikan dia. Hebat. Allah, ciptaan Allah, makhluk Allah ni pun kita tak boleh urai. Kuman, ada jantung tak ada jantung? Macam mana dia boleh gerak? Pakailah mikroskop dan tengok kuman nampak punyalah halus, ada kaki juga. Dia ada jantung tak? Dicek jantung dia boleh bunyi tak? Tak mampu. Makhluk punya kajian. Apatah lagi yang menciptakan makhluk, tak ada kemampuan. Jadi kita ni diajar untuk mengenal Allah melalui sifat, bukan zat. Zat Allah tak dapat kita tahu, tak dapat kaji langsung. Bahkan Nabi larang, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi zatillah. Hendaklah kamu fikir tentang makhluk ciptaan Allah. Jangan sesekali kamu memikirkan tentang zat Allah. Jangan tu larangan. Jangan yang Nabi sebut tu larangan, mana haram hukum ni memikir tentang zat. Tak boleh. Kita hanya boleh belajar sifat. Nak kenal makhluk dengan zat dia. Daripada jauh kita nampak dia jalan terkengkang macam penguin. Ni dah lemah lah ni. Muka tak nampak lagi, tapi dia cara lenggok badan dia, semua orang dah kenal dia. Orang kenal makhluk melalui jasad dia, tubuh dia, batang tubuh dia tu. Tu makhluk. Allah tak. Jadi kerana Allah ni tak sama langsung dengan ciri-ciri makhluk dia, maka tak ada satu ilmu boleh menghuraikan dia. Jadi bila jumpa dalam Quran ayat-ayat atau jumpa dalam hadis kalimah-kalimah yang mutasyabihat, seperti katanya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu. Allah tak gunakan kalimah yadullah ala fawqa aydihim, tak guna kalimah ala, tapi kalimah fawqa. Menunjukkan kalimah fawqa tu bukan pasal makna atas saja, ada makna lain. Nampak tak beza dia? Baik, kemudian bila maksud dia tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Macam mana tu? Mereka tu siapa? Tak? Tengok tafsir ayat. Orang-orang yang Allah kurniakan kuasa pemerintahan, iaitu raja-raja, sultan, pemerintah, orang yang ada penaklukan. Jadi
Ada ke di atas tangan raja atau sultan tu tangan Allah? Nampak? Jadi ayat ini kalau kita nak faham zahir pun tak boleh faham. Tangan Allah di atas tangan mereka tu. Macam mana tu? Mereka tu banyak pula. Raja sana, Raja Parsi, Raja Rom. Kan? Juga atas-atas mereka tu ada tangan Allah ke? Adakah itu maksudnya? Sudah tentu bukan. Habis makna yadun kat sini apa? Perlu ditakwilkan dia menurut neraca timbangan perbahasan ulama khalafus salih. Tangan ai makna kudrah. Tangan tu maknanya kekuasaan. Jadi kekuasaan Allah. Allah maha berkuasa atas mereka itu. Bukan raja tu. Mana raja tu pada zahir saja, hakikat dia yang berkuasa Allah tu lah maksud dia. Boleh kita faham makna tu. Kalau ulama salafus salih pula, mereka bertawakuf dengan ayat ini. Apa makna tawakuf ni? Berhenti daripada mentakwil dengan takwil tafsil dan berhenti daripada pasang makna dengan makna zahir. Jadi dia serahkan saja ayat ni kepada Allah bulat-bulat tanpa ada takwil tafsil. Tapi dia ada takwil juga, tapi bukan tafsili, ijmali. Maknanya apa? Itulah takwil mereka ijmali tu. Wallahu a'lam. Hanya Allah saja yang mahu tahu apa makna ni. Yadullah fawqa aydihim. Serah je pada Allah. Itulah dia. Tak sama dengan fahaman salafiyun al-wahabiyyu biyul. Penghujung ni tak boleh tahan dia tu. Golongan ini mendakwa berpegang pada fahaman salaf. Tapi sebenarnya tak salah. Apabila mereka pasang makna Allah ada tangan, tapi tangan yang layak bagi Allah lah. Tangan sendiri merujuk kepada sifat yang dijadikan oleh Allah pada makhluk dia. Mana mungkin dia ada sebarang persamaan sifat dengan makhluk dia. Tafwid tu, makna tafwid tu menyerahkan makna dia tu pada Allah, bukan pasang makna dan pegang pada makna zahir. Jadi golongan salafiyun al-wahabi, mereka ini pegang pada zahir ayat. Allah kata ada tangan lah. Tak payah urai lagi pasal tangan tu, kata dia. Kita menetapkan Allah ada tangan, dia dah samakan Allah dengan makhluk dah. Kafir yang demikian. Tu fahaman ini adalah lahir daripada ideologi Great Britain dan Perancis ketika dulu, atau ideologi kapitalisme untuk membunuh kefahaman keyakinan umat Islam daripada dalam. Itulah dia ajaran dia. Dibawa oleh orang yang mengaku Islam. Itu yang akhirnya umat Islam jadi bertelagah benda ni. Sayang ngaji tinggi-tinggi, belajar, berakidah salah. Jadi apa berlaku? Dia bawa kembangkan akidah yang dia belajar. Itulah masa duduk kat Malaysia tak belajar dulu asas tauhid. Terus pergi luar negara, bawa balik Malaysia, balik Madinah ke, balik mana ke. Tapi fahaman dia bawa tu tak selari dengan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi apa dia tetapkan? Kita ni sepatutnya menafikan sebarang kesamaan sifat Allah dengan makhluk. Kalau kita kata, kita isbatkan, kemudian baru nafi benda tu, kaedah dia salah. Nak mensucikan Allah, daripada awal lagi kita tak boleh bagi sebarang persamaan. Okey, Allah ada tangan, tapi tangannya tak makhluk lah, kata dia. Tangan dia tak sama dengan manusia lah, kata dia. Jadi kita bagi tanya juga, jin ada tangan? Ada. Tangan jin dengan tangan manusia sama? Tak sama. Manusia ada muka? Ada. Buku pun ada muka. Facebook, sama tak Facebook dengan muka manusia? Muka buku dengan muka manusia? Tak sama juga. Tapi dia still makhluk. Makhluk juga. Tak boleh kata macam tu. Tak boleh kita letak. Kemudian ada ayat lain, ada ayat yang dia mengatakan Allah itu berjari, Allah itu bermuka. Kalau ada muka ada, jari ada, tak sama dah dengan makhluknya, betul. Ya, itu adalah fahaman yang berasas daripada puak-puak Jahmiyah dan juga Mujassimah. Golongan Mujassimah
Mereka menjisimkan Tuhan, membentukkan Tuhan tu ada jisim, tapi jisim tak sama dengan makhluk. Itu mujassimah. Golongan sesat ini telah diperangi oleh ulama ratusan tahun yang lalu, ribuan, bahkan ribuan tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, telah diperangi. Tapi dia timbul balik pada abad ke 1115 Hijrah, atau bersamaan dengan 1000. Dia timbul pada abad ke 12 Masihi, 12 Hijrah, bersamaan lebih kurang tahun 17 macam tu. 200 tahun yang lalu lah, 200 ke 3 tahun yang lalu. Habis. Qala musannif rahimallahu taala. Jadi bab akidah ni dia kena sentuh supaya faham pro kontra dia. Tu dia zat Allah. Jadi fahamlah kita, zat Allah lain, zat makhluk lain. Bila sebut zat bagi Allah, langsung tak terupakan oleh akal kita ni nak bayang-bayangkan apa, berbentuk ke apa, tak ada. Cahaya ke tak ada. Zat Allah tu cahaya ke tak? Cahaya tu makhluk yang Allah jadikan. Zat Allah bukan cahaya. Habis dia dengar kisah waktu Nabi Musa berhajat nak melihat Allah, Allah tajalikan nur daripada bukit tak, pada gunung, gunung tu guntur. Nabi Musa pun pingsan. Apa cerita? Yang Allah tajalikan nur bukan Allah. Nur tu makhluk Allah. Bukan Allah tu nur. Ada ayat Quran bunyi itu, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Faham zahir? Oh, Allah cahaya rupanya. Cahaya makhluk Allah. Ni cahaya ni. Ni cahayalah makhluk Allah. Jadi maksud dia apa situ? Allah pencipta atau menerangkan dunia ni dengan cahaya yang diciptakan. Bukan faham makna tu suka-suka hati, tak boleh tengok terjemah faham tak ni. Qala musannif rahimahullah, dan kedua mengisbatkan akan sifat Allah, menetapkan adanya sifat Allah. Jangan mengkosongkan Allah daripada sifat seperti golongan Mu'tazilah yang mengkosongkan Allah daripada sifat. Jadi Allah ada sifat. Sifat wajib ada pada zat Allah. Yang menjadikan sesuatu bukan sifat Allah tapi Allah. Sifat secara perbahasannya wujud pada zat Tuhan kerana apa? Kerja sifat. Sifat ni ada kerja. Kudrat, kerja dia menciptakan langit dan bumi, menciptakan tiap-tiap barang sesuatu. Tu kerja dia saja, takluk kerja dia je. Jadi yang ciptakan langit bumi itu sifat tu ke Allah? Allah lah. Bangunan ni dibuat oleh tangan ke tukang? Tukang guna apa? Tangan. Tapi kita takkan cakap tangan lah yang buat ni rumah ni. Awak betul tak betul ni? Tangan lah yang buat motor ni. Tak betul. Mesti ada tukang buat dia. Tu manusia. Jadi siapa ciptakan langit dan bumi? Allah. Tapi kenapa ramai cakap, nampak tu kenapa rumah dia terbakar? Apa nak buat? Kuasa Allah. Orang yang cakap macam tu apa hukum? Ni kau asal kau tak pergi haji lagi ni, apa aku nak buat? Aku mana ada kuasa, ini semua kuasa Allah lah, kuasa Tuhan Yang buat benda tu kuasa Tuhan ke Tuhan? Soalan dia. Tuhan. Tapi kenapa kita kata kuasa Tuhan pula? Dalam kitab Risalatul Tauhid karangan Syekh Abdul Ghani Yahya wa Umar Yusuf, dia sebut di antara ciri-ciri golongan dia panggil golongan Jabariyah. Golongan Jabariyah. Dia ada satu lagi Qadariyah, satu Jabariyah. Mereka itu punya perkataan seperti itu. Apa dia? Apa sebab dia jadi macam ni? Nak buat macam mana kuasa Tuhan? Itu antara ciri-ciri golongan Jabariyah. Ramai orang cakapnya tu, ini bukan kuasa aku, kuasa Allah. Sebenarnya kita cakap tu, kalau kita tak berlapis dengan i'tiqad, yang kita maksudkan ialah Allah lah, maka dihukumkan perkataan kita itu berdosa, tapi tidak kufur. Jadi kalau kita beriktikad yang jadikan tu ialah sifat Tuhan,
Iaitu kudrat Tuhan itulah yang jadikan kufur terus. Wal-iyazabillah. Itu kena mengaji Usuluddin. Baru faham. Oh macam tu orang ahli tauhid bercakap. Memang hakikat memang kuasa Allah lah. Mana ada kuasa yang lain tak? Tapi cara bercakap tu dia ambil pakai, dia guna pakai dalam Usuluddin. Jaga ya. Jadi bila orang tanya, kenapa tu jadinya tu? Dah takdir Allah, dia kata. Takdir Allah, kehendak Allah. Ini merujuk pada sifat tu. Iradah, itu kehendak Allah. Takdir, itu ketentuan Allah dah. Kita pun belajar ada takdir ke tak? Ada mubram, takdir mubram, ada takdir mualak. Tapi kenapa? Cara cakap tu kena berlapis. Supaya jangan disalah faham atau jangan salah pengertian yang jadikan sesuatu adalah sifat Tuhan. Sebenarnya yang menjadikan sesuatu ialah Tuhan. Seperti mana kita cakap yang jadikan rumah, yang buat rumah ni ialah tukang. Begitulah juga tak boleh kata yang buat rumah ni tangan. Tak betul cakap tu. Yang buat rumah ni tangan tak betul. Dia cakap yang buat rumah ni tukang. Ya betul. Apa yang buat langit dan bumi? Allah. Kenapa jadi macam ni? Allah. Ataupun kehendak Allah. Dia bila sebut kehendak Allah, Allah tu perkataan tu okey. Maknanya ada lapis yang betul. Ni kuasa Allah, kudrat Allah. Ataupun dia kena faham yang ciptakan, yang jadikan tu ialah Allah melalui kudratnya. Boleh. Kan? Dia faham macam tu boleh. Habis. Allah musannif rahimahullah ta'ala. Ada yang ngajar sifat kita risalah tauhid sini. Dah sampai dah. Bab kudrat dah sampai. Baru sifat nafsiyah Allah, iaitu wahdaniyatun. Nanti akan datang sampai bab kudrat, dia ada huraian tu tadi. Ya. Baik, qala musannif rahimahullah ta'ala. Apa dia sifat pula? Tadi zat. Mengisbatkan sifat Allah, yang ni mengisbatkan keesaan sifat. Jadi mengisbatkan zat, kewujudan zat, dan sekaligus mengisbatkan akan keesaan zat Allah. Tidak berbilang-bilang zat Allah tadi. Maknanya tidak ada seumpama Allah tu. Syarikul bari tak ada. Dan yang kedua, mengisbatkan sifat ni makna mengisbatkan akan esanya sifat Allah. Tu apa dia sifat? Sifat ialah sifat mesti duduk pada jirim atau jisim. Ataupun sifat ni sesuai huraian dia sebenarnya sifat duduk kepada zat. Arad duduk kepada jirim. Arad kawan dia jirim, sifat lawannya zat. Kawannya zat, bukan lawannya. Jadi sifat mesti duduk pada zat. Putih adalah sifat, zat adalah cawan tu. Jadi putih duduk dekat cawan. Ada tak putih duduk single tanpa duduk pada zat? Tak boleh. Contoh kita tanya, putih. Orang akan tanya balik, apa yang putih? Putih lah. Apa yang putih? Tu muka dia, duduk dekat muka. Kan? Yang tanya, manis lah. Apa yang manis? Madu ke gula ke? Manis lah. Apa manis? Senyuman dia manis. Duduk dekat senyuman. Duduk di zat. Jadi sifat mesti duduk pada zat. Mesti ada duduk pada zat. Jadi sifat ini, sifat Allah Ta'ala tu yang wajib kita isbatkanlah esa dia. Sekarang nak tanya pula, bagaimana nak mengesakan sifat zat? Sifat Allah. Sedangkan sifat dia pun ada 20 yang wajib kita belajar. Yang tak wajib belajar tak dapat dikira banyak ada. Yang wajib tahu, faham dan belajar ialah 20 sifat. Sifat Allah bukan 20, banyak. Tak terkira banyak. Dia je yang maha mengetahui. Jadi macam mana yang dikatakan mengesakan sifat tu? Ulama-ulama Usuluddin menerangkan maksud esa pada sifat tu ialah tidak ada dua sifat seumpama dia. Kudrat hanya ada satu kudrat. Itulah kudrat Allah.
Iradat hanya ada satu iradah, iaitu iradah Allah. Melihat hanyalah ada sifat melihat Allah. Lain pada Allah tak ada. Ataupun tidak ada dua sifat melihat. Baik, daripada sudut pembahasan lanjut ilmu usuluddin ni dia panggil tauhid al-khassah. Ini tauhid syariat. Jadi tauhid al-khassah lebih tinggi lagi. Dia akan bahas sifat ma'ani itu hanya ada pada Allah pada hakikat. Jadi sifat ma'ani ni, ya, kalau daripada sudut perbahasan lah manusia, ma'ani bagi manusia mata, telinga, mulut, tu ma'ani dia. Jadi sifat ma'ani ada pada manusia ni dapat lihat tak? Ada tak? Adalah mata, ada telinga, ada mulut, ada. Boleh. Ni kena faham betul ni, jangan salah faham. Sifat ma'ani Allah dinamakan juga dia sifat wujudiyah, sifat yang ada di zat Tuhan. Bila ada di zat Tuhan tu dia berketul lah macam telinga mata, tak? Sekarang ada tak? Ada. Boleh tak kita lihat sifat ma'ani Allah, kudrat, iradat, ilmun, hayat, samak, basar? Boleh, sebab dia wujud. Tapi soalnya bila boleh kita lihat? Di mana kita boleh lihat? Di yaumil akhirah, di dalam syurga. Nikmat yang paling besar ialah melihat Allah dan sifat-sifat kebesaran dia dan sifat-sifat dia, termasuk sifat ma'ani atau sifat wujud ini. Satarawna rabbakum kama tarawna kal qamar lailatal badr, kata Nabi SAW. Selagi akan datang kamu akan dapat lihat wajah Tuhanmu ini, melihat Allah, seperti mana kamu dapat lihat bulan di malam purnama. Nisbah pada kata jelasnya. Bulan purnama tak ada dilindungi awan, dapat lihat bulan yang sangat bulat, jelas. Jadi kita akan lihat Allah, kinayahnya kata, iaitu melihat dengan jelas tanpa ada terlindung. Jadi tiap-tiap yang wujud tu tak harus dia. Tiap-tiap yang wujud sah dilihat akan dia. Dah sifat Allah wujud tak? Wujud boleh lihat tak? Boleh. Allah wujud boleh lihat tak Allah? Boleh. Bukan di sini soal dia. Nabi Musa cuba nak lihat pun tak mampu. Makhluk boleh runtuh, gunung pun runtuh. Bila Allah beri? Bila dah kiamat, itulah sebagai nikmat yang paling besar. Jadi bagaimanakah rupanya? Memang tak boleh dibayangkan lah, tak ada rupa. Yang berupa tu makhluk. Allah, apa yang kita fikirkan semua bukan dia. Jadi makna esa daripada sudut sifat ialah hanya Allah saja yang bersifat dengan segala sifat-sifat yang disebut. Yang berkuasa Allah semata-mata, lain pada Allah tak ada. Kita boleh lihat. Allah ada sifat melihat juga, kita ada sifat melihat juga. Macam mana kata esa tu? Allah boleh mendengar juga, kita pun boleh mendengar juga. Kita mendengar, sifat dia majazi, pinjaman. Allah mendengar, hakikat mendengar, tak ada yang terlindung daripadanya. Kita boleh melihat kita terbatas sebab dia pinjaman. Allah hanya boleh bagi kita. Allah hanya bagi kita melihat perkara-perkara yang boleh kita lihat saja. Di balik batu tak dapat lihat. Adapun Allah tak terlindung pada penglihatan dia. Dia panggil ta'alluq inkisyaf. Segala perkara Allah lihat. Semua perkara yang wujud dilihat oleh Allah Ta'ala, tak terlindung oleh pandangan Allah Ta'ala tu dengan sesuatu apa jua pun. Jadi mana esa pada segi sifat tadi, wajib kita beriktikad tidak ada dua penglihatan seumpama Allah, tidak ada dua kudrat seumpama Allah dan sebagainya. Itu mana esa pada sifat. Qala musannifu rahimahullah ta'ala. Dah ke-12. Ya betul, dia datang lambat ke apa ni? Mana kata Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga mengisbatkan afal ni. Nak afal ni dia perbahasan dia ada sikit berkait dengan bab yang agak sulit. Contohnya bab kita panggil bab takdir. Ya, bab takdir ketentuan Allah tu.
nak dipahami. Ketentuan Allah tu sebenarnya tidak akan berubah dan tak pernah berubah pun. Tapi ada pula Amir Yukis nyanyi, kan? Keagungan doa, keikhlasan doa merubah takdir pula. Boleh tak dicakap macam tu? Sebab tu jadi saya nak masuk bab tu akan datang. Wallahu a'lam. Bab yang berkait dengan tauhid ni bila dikupas, otak jadi berat Maksudnya dia bila kita halusi nak fahamkan dia tu kena sungguh-sungguh. Kalau kita lebih-lebih orang kadang lain kita faham. Ya. Macam mana nak jawab kan? Dia punya soalan, bolehkah dia bunuh diri dia sendiri? Ataupun kenapa dia tak bunuh diri dia sendiri? Bagus. Faham Baik, di antara soalan-soalan yang kadang-kadang boleh membawa pada kekufuran, tapi ia perlu juga dijawab daripada sudut ilmiah supaya orang yang tak faham tu boleh faham dengan persoalan yang dia timbulkan. Baik, soalan ni dia ada beberapa jenis. Ada soalan yang soalan tu sendiri pun tak betul untuk kita jawab. Satu. Ada soalan yang memang kita kena jawab. Contoh soalan yang tak betul. Soalan yang tak betul. Contoh saya bagi. Boleh tak pisau potong kayu balak? Contoh soalan yang tak betul lah. Mat, pisau kau ni tajam kan? Boleh tak potong kayu balak? Kau ni bebal apa? Pakai gaji lah. Tapi kerja dia memotong. Kenapa tak boleh potong kayu balak? Kerana bukan takluk kerja bagi pisau itu untuk potong kayu balak. Dia punya takluk kerja potong timun, potong bawang, potong kau punya anu. Contohlah. Sebab apa? Itu takluk kerja dia. Ni bila dia tanya soalan, Allah Maha berkuasa, tapi kenapa dia tak boleh bunuh diri dia sendiri? Dia kena jawab tu. Soalan tu salah, tapi dia perlukan jawapan. Satu, Allah kerja segala sifat Allah ni ialah bertakluk kepada perkara yang harus saja, tidak kepada perkara yang wajib dan tidak kepada perkara yang mustahil. Maksud dia 3 hari 3 malam tak habis. Maksud dia kena jawab juga. Segala sifat Allah, kudrat Allah, kudrat Allah, sama Allah, basar Allah, yang ni berkait tentang bunuh ni, kudrat Allah, dia bertakluk kepada perkara yang harus sahaja adanya, seperti manusia, makhluk, alam ni siwa Allah, selain daripada Allah. Samalah tadi takluk kerja bagi pisau tadi pada bawang, takluk kerja bagi kapak pada pokok. Jadi bila kita kata bolehkah Allah membunuh diri dia sendiri, atau kenapa dia tak boleh bunuh diri sendiri, soalan tu dah salah sebab tak betul pada takluk. Kita kata kerana takluk kerja kudrat Allah, bukan berbuat demikian. Seperti mana pisau bukan kerja dia untuk potong besi,
Begitu juga kudrat Allah bukan digunakan untuk membunuh diri sendiri. Bahkan itu adalah soalan mustahil. Benda tu takkan wujud. Seolah-olah kita nak cakap, boleh tak jarum yang kecil ni dimasuki oleh dunia yang besar? Seolah-olah kita nak tanya pada Allah, boleh tak Allah jadikan jarum yang kecil ni punya lubang, dia tidak membesar, dia tetap kecil, dan dimasukkan dunia yang besar ni ke dalam lubang? Tak boleh lah. Bukan soal Allah tak boleh buat, tapi soalan tu soalan mustahil. Mana mungkin akan ada benda macam tu? Baik, kita tanya, kenapa Allah tak ciptakan satu Tuhan yang lain seumpama dia? Jadi takluk segala kerja Allah ni kepada benda yang harus wujud sahaja. Allah tak ciptakan diri dia sendiri, Allah tak ciptakan sifat dia sendiri. Sebab diri Allah, zat Allah, sifat Allah adalah perkara yang wajib adanya. Jadi tak bertakluk dengan segala sifat. Mana mungkin sifat menguasai zat? Tak. Sifat menumpang di zat. Zat tu yang menguasai sifat, bukan sifat menguasai zat. So kalau diri dia sendiri boleh bunuh diri sendiri, itu satu perkara yang mustahil. Jadi soalan dia soalan yang mustahil, bukan soal Tuhan tak mampu bunuh diri sendiri. Kalau Tuhan mampu bunuh diri sendiri, itu menandakan dia lemah. Maka dengan sebab, kenapa? Sebab dia ada yang mematikan dia. Apa yang mematikan dia? Tangan dia. Tak mungkin ada satu kuasa yang lain yang mematikan dia. Tak mungkin satu benda tu boleh binasa, boleh hilang dengan sendiri. Tak boleh. Tu. Mana mungkin dunia ni hancur lebur begitu saja kalau tak ada yang menghancurkan dia. Kalau atas Tuhan, kalau Tuhan tu sendiri boleh mati, makna ada satu kuasa lain yang mematikan dia. Jadi soalan dia tu mirip kepada soalan orang-orang Kristian. Sebab dia nak membetulkan Jesus bunuh diri dengan sebab nak menyelamatkan manusia, nak menghapuskan dosa manusia. Sebenarnya Jesus bukan Tuhan, sebab tu dia boleh mati. Tapi Jesus hakikatnya bukan mati ketika itu. Jadi soalan tu ada mirip dengan orang Kristian punya hujah untuk nak mengatakan Jesus tu lebih baiklah sebab dia mengorbankan jiwa dia untuk umat. Padahal tak. Kisah sebenarnya tak macam tu. Bahkan itu pun salah juga. Sebab kenapa dia mati kalau dia Tuhan? Dia maha berkuasa apa? Baik, sifat Tuhan maha pengampun. So Jesus yang maha pengampun tu tak ampun je sampai nak bunuh dia, atau sampai nak kena bunuh. Orang bunuh dia, nak salib dia, kenapa? Padahal dia maha pengampun, ampunkan je lah. Tak perlu mengorbankan diri dia. Kalau dia boleh mati, ada satu kuasa yang lebih hebat pada dia yang mematikan dia. So dia bukan Tuhan. Kan? Wallahu alam. Macam itulah tuan. Kita boleh jawab dengan ilmiah, tapi bukan dengan cara logika akal macam tu. Begitu tuan. Kita boleh bagikan sampel-sampel yang macam tu lah untuk jawab soalan dia tu. Samalah juga saya buat satu soalan. Soalan ni soalan mustahil. Yang sebenarnya tak boleh jawab pun, tapi sebagai orang yang ada ilmu, dia boleh hurai juga, boleh beri jawapan. Allah yang maha berkuasa tu, boleh tak dia cipta satu benda yang sangat besar, sangat berat sampai di sini tak boleh angkat benda tu? Kalau kita jawab tak boleh, kufur. Kalau kita jawab boleh, kufur juga. Dua-dua menunjukkan kelemahan. Boleh buat, dia tak boleh angkat, lemah. Dia tak boleh buat, lemah juga. Kalau kita jawab boleh tak boleh tu, dua-dua kufur. Menandakan kita punya tauhid kena belajar lagi supaya boleh faham maksud. Jadi tuan-tuan tanya pula soalan tu. Saya tanya soalan cari pula tanya ustaz. Apa ustaz jawab? Wallahu a'lam. Ada soalan lain tak? Kalau ustaz tu kata wallahu a'lam, mana tak tahu, maknanya akidah dia belum, ilmu akidah dia belum mantap. Dan dia tak boleh jawab soalan saya tadi tu. Kan? Abang dia jawab. Dia faham apa yang saya cakap tadi. Saya urai benda yang sama je. Bukan takluk sifat kudrat Allah. Bukan kerja Allah nak ciptakan benda mustahil begitu. Bukan soal dia tak berkuasa, tapi itu memang tak sesuai bagi Allah Ta'ala. Tak. Dia maha berkuasa.
Bagus lah. Dah dapat jawapan. Cantik. Ada sah. Wallahu a'lam bishawab. Habis dah? Orang perempuan ada soalan? Dan ni kena tanya Ustaz Tauhid sebenarnya. Saya ngajar PK tapi dah ada Tauhid sikit tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qulubana bil hidayah kama ta'ala syamsuka abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Allah